Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kelas. Video kali ini saya akan kita akan apply Kirchhoff's rules. Okay, so you have to determine the current and direction in the circuit. Okay, so ni ada satu circuit. Okay, kena cari current. Okay, nilai current dan direction bagi current dalam circuit ni. Okay, kita lihat dulu first step. Okay, kita tengok first step. You have to draw direction of EMF. Okay, so first step, kita lukis dulu direction EMF. So, ada berapa EMF kat sini? Ada 2. Okay, jadi kita lukis dulu direction EMF. Okay, EMF yang ke atas ni, kita lukis dulu. Dia punya polarity. Okay, direction dia ke kiri. Then, yang sebelah kiri ni, direction dia ke bawah. Okay, and then, step yang kedua, label the junction. Okay, sekarang kita lihat kat sini, ada junction tak? Okay, circuit ni, tak ada junction. So tak ada junction. So kita boleh skip yang ni. Sebab apa tak ada junction? Okay, sebab current lalu dalam satu path sahaja. Okay, so tak ada junction. Okay, jadi kita teruskan step yang ketiga. You have to identify current for each resistor ataupun branch. So ni adalah satu branch sahajalah. Okay, so identify current. Okay, so kita lukislah direction current. Okay, untuk lukis direction current ni, saya nak ikut sahaja direction EMF. Okay, saya nak ikut direction EMF. So, arah yang sama. So, current dia sebab satu path sahaja, saya lukis sebagai I sahaja. Jadi, yang lalu dekat 8.5 ohm ni adalah I. Okay, yang kat bawah sini pun I. Okay, yang lalu dekat 15.1 adalah I juga. Sini I. Okay, sini pun I. Okay. Hanya satu path saja, satu direction saja current ni. Okay, and then kita draw pula the direction of loop. Okay, kita boleh draw sama ada clockwise or anti-clockwise. Okay, so saya akan draw ikut direction bagi current dan direction bagi EMF. Okay, saya akan ikut saja direction current dan EMF. Kita lukis loop ni. Okay, satu loop. Okay, tak apalah saya ingatkan. Okay, loop ni saya nak ikut direction EMF dan current. So saya pilih anti-clockwise. So ni adalah loop kita. Okay, seterusnya kita akan apply Kirchhoff's law. Okay, disebabkan tak ada junction. Okay, so hanya satu branch sahaja. So, kita tak boleh apply Kirchhoff's first law. So, kita kena gunakan Kirchhoff's second law. Total MF is equal to summation ataupun total I darabkan dengan R. Okay, so sekarang kita lihat ada 2 EMF. Okay, tengok yang atas ni. Direction EMF, same direction dengan loop. So, 11.5 ni adalah positif. And then, EMF 15 volt ni, direction dia pun sama dengan loop, so positif juga. Jadi 11.5 tambah 15 is equal to IR pula. IR total ataupun summation IR ni, kita kena consider semua resistance yang ada di dalam circuit ni. So kita consider juga internal resistance ni. So ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. And then all the current flow through all the resistor. So maksudnya semua current lalu dekat resistor yang ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 ni. So kita tambahkan saja. Jadi I yang sama, jadi saya faktorkan. Tambahkan semua nilai R. Yang atas tu 2 tambah 8.5 tambah 4 tambah 15.1 tambah 6.22. So, kita akan dapatlah nilai current is equal to apa? 0.74 ampere. Okay. So, ni adalah the magnitude of current. Okay. So, direction pula. Okay. Disebabkan awak dapat nilai dia positif. So, bermaksud direction kita lukis ni adalah direction current yang sebenar lalu dalam circuit ni. Jadi direction dia adalah anti-clockwise. So direction adalah anti
clockwise. Okey. Okey. Okey, soalan kedua. Okey, daripada circuit di atas ni, you have to calculate the current I1, I2 dan I3. Okey, kita lihat step yang pertama. Macam biasa, draw direction of EMF. Okey, direction EMF. Okey, kita lihat kat sini 30 volt. 30 volt. Okey, negatif, positif. Direction dia ke atas. Okey. Okey, yang sebelah kanan ni 20 volt. Negatif, positif ke arah kanan. Negatif, positif ke arah atas. Okey, ada lagi tak? Tak ada kan? Ada 3 sahaja EMF. Okey, kemudian okey, kita label the junction. Label junction. Okey, ada 2 junction, atas dan bawah. Ada 2 junction. And then kita buat apa? Seterusnya identify current for each resistor or branch. Jadi identify current. So current ni dah diberi dah direction dia, just guna sahaja. Jadi okey, macam biasa saya akan lukis dia punya laluan current ni. Okey, untuk I1, okey, I2, okey, I3 dan I3. Okey, baru kita draw current across I1. Okey, ni I1. Okey, lalu 10 ohm. Okey, so ini pun I1. Nampak warna pink yang sama adalah I1. Okey, ini pun I1. Lalu dekat 20 ohm. I2 dekat tengah-tengah ni. Okey, dia dah beri direction dia ke bawah. So kat sini pun akan jadi ke bawah. So ni adalah I2. I3 directionnya dah diberi dah ke arah kanan. So ni pun I3. Okey, jadi lalu dekat 20 ohm pun I3. And then I3 juga dekat 10 ohm bawah. Nampak tak kat sini? I1 yang pink ni. Ni I1. I2 yang purple ni. I3 ni yang color blue. Okey. Okey, lepas tu baru kita draw the direction of loop. Okey, loop pula. Okey, saya nak ikut sahaja direction current dan EMF. Saya akan buat anti-clockwise. Okey, untuk loop yang pertama, saya buat anti-clockwise. Loop yang kedua. Okey, loop kedua macam mana? Okey, saya nak buat juga anti-clockwise. Ni anti-clockwise ke clockwise ni? Sorry. Okey. Dua-dua clockwise ya. Dua-dua clockwise. Ni clockwise kan? Okey, salah ya tadi. Okey, maksudnya ni adalah clockwise. Okey, clockwise. Okey. So, kita labelkan sebagai loop 1, loop 2. Okey. Okey, and then step yang seterusnya baru kita apply Kirchhoff's law. Okey, so kita akan apply Kirchhoff's first law dahulu. Okey, first law, total current in is equal to total current out. Okey, in a junction. Jadi kita lihat junction, kita nak pilih junction atas boleh, bawah pun boleh. Okey, kita lihat junction atas ni I1 masuk, I2 dan I3 keluar. Jadi I1 adalah masuk, I in adalah I1, I2 dan I3 ni keluar. Jadi I1 masuk is equal to I2 tambah I3. So equation yang pertama. Okey, kalau kita pilih junction bawah ni pun kita akan dapat equation yang sama. Okey, kalau junction bawah ni, okey, yang masuk adalah I2. Nampak tak yang masuk ni I2 dan I3. Okey, ni ada I3 ya. I3. Jadi kita akan dapat yang masuk I2 dan I3. Yang keluar adalah I1. So kita akan dapat sama je equation dia. So, tak kira pilih mana-mana junction. Okey, terusnya kita akan apply Kirchhoff's second law. Total EMF is equal to total IR. Okey, so kita akan selesaikan loop pertama dahulu. Loop 1. Okey, total EMF. So ada satu saja EMF dalam loop ni. Nampak tak? Loop ni ada satu EMF sahaja. And then direction EMF 30 volt ni. Okey, direction ni yang purple ni sama dengan direction loop yang sebelah kiri ni. Jadi dia akan jadi positif 30. So 30. And then okey, summation IR. Okey.
IR ni tengok. I1, yang pin I1, kita lihat I1 lalu dekat berapa resistor? 1, 20, 10 dan 10. Ada 3 resistor, kita tambahkan saja. 20 tambah 10 tambah 10. So, totalkan saja dapat 40 I1. Okey, kenapa dia positif? Tengok arah current sama arah loop. Nampak tak? Loop dengan current atas sama arah. Loop dengan current sebelah kiri sama arah. So, positif. Okay, and then kita lihat pula. Okay, kita consider yang sebelah sini kan. So, sebelah sini melibatkan I2. Jadi, I2 okay, sama arah dengan loop. So, jadi positif. So, I2 lalu dekat 10 ohm. Jadi, positif 10 I2. So, dapat equation yang kedua. Okay, seterusnya kita akan selesaikan pula loop yang kedua. Okay, untuk loop yang kedua, kita consider sikit sebelah sini. Sikit sebelah kanan ni. Jadi, kita lihat EMF ni ada 2. Okay, EMF yang pertama ni, yang 20 volt ni, direction dia sama dengan loop. Okay, and then EMF yang 10 volt ni, direction dia ke atas, loop ke bawah. So, yang ni akan jadi negatif 10. Okay. So, loop 2, 20 positif, 10 negatif. Okay, and then current pula, kita lihat. Okay, loop ni dengan I2. Opposite direction. Okay, jadi I2 dah dekat 10, jadi 10 I2 ni negatif. Sebab direction dia tak sama. Jadi, negatif 10 I2. Okay, and then kita lihat pula. Okay, I3. I3 ni sama arah dengan loop. Okay, and then lalu dekat 10, 20 dan 10 bawah. So, total resistor okay, yang current I3 lalu adalah berapa? 20, 30, 40. So, tambahkan saja. Jadi, positif. Sebab apa? Sebab sama direction dengan loop. Okay, so maksudnya I3 atas ni sama dengan loop. Yang ni pun sama dengan loop sini. Okay, loop sini dengan sini sama direction dia. So, positif 40 I3. So, ini adalah equation yang ketiga. Okay, so kita tak perlu selesaikan secara simultaneous. Kita akan selesaikan menggunakan kalkulator saintifik. Jadi, equation 1, 2, 3 ni saya akan susun ikut kaedah apa? Kaedah matrix. Matrix ke? Tak ingatlah. Ikut. Jadi, kita susun I1. And then, kita bawa semua sebelah kiri. I1 tolak I2 tolak I3 sama dengan kosong. Maksudnya kita akan samakan dengan kosong. Maksud I1, I2, 3 kita bawa ke kiri. Okay, and then loop 1 kita susun I1 nya 40. Okay, I2 10. Positif 10. I3 tak ada. So, kita tulis kosong I3. Sama dengan 30. And then loop ketiga. Okay, I1 tak ada. Dia terus I2. Jadi, kosong I1. I2 negatif 10 I2 tambah 40 I3 is equal to 20 tolak 10 adalah 10. Jadi, kita dapat 3 equation ni. Okay. So, saya akan susun. Sebab kita nak gunakan kalkulator saintifik. Okay, sekarang saya akan menggunakan kalkulator Casio FX570ES. Okay, and then awak kena select mode 5. Okay, iaitu equation. And then pilih function yang kedua. Function kedua yang ni lah. Okay, so kat sini bila awak dah pilih function kedua, awak akan dapat ni lah. Dia akan jadi A, B, C, D. So, ni adalah A, B, C, D. So, apa yang akan awak buat? Awak isi. Maksudnya kat bahagian A ni, yang A ni, awak isi 1. And then awak equalkan. Dia akan pergi dekat B, negatif 1. Dekat C, awak sama dengan negatif 1. And then, sama dengan lagi yang D ni, ada sebelah kat sini, ada D sebenarnya. Kosong. And then, awak sama dengankan lagi, equalkan. Dia akan turun ke bawah. Okay, baris yang kedua. So, tulis 40 sama dengan lagi 10 positif sama dengan lagi kosong dan samakan dengan 30. And then, seterusnya, susun baris yang ketiga. Kosong, negatif 10, 40 dan 10. Sekali akan dapat nilai X, Y dan Z.
Okey, nilai X, Y dan Z ni menunjukkan X adalah nilai I1. Y adalah I2, Z adalah I3. So nilai I1, I2, I3 ni awak kena dapat positif, bermaksud current yang dilukis dalam lita tadi adalah sama dengan current yang sebenar lalu dalam lita tersebut. Okey, itu sahaja. Okey.